Sejarah tingkatan 4. Usaha ke arah kemerdekaan. 7.2 Jawatankuasa hubungan antara kaum. Objektif pembelajaran. 1. Menyatakan penubuhan matlamat jawatankuasa hubungan antara kaum. 2. Menerangkan peranan jawatankuasa hubungan antara kaum. Jawatankuasa hubungan antara kaum. Ketegangan hubungan antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua telah menimbulkan kesedaran pemimpin kaum dan kerajaan British tentang kepentingan perpaduan. British memberikan mesej bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India dapat diwujudkan. Berikutan itu, perundingan antara kaum telah dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum. Jawatankuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Objektif pembentukan CLC. Pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Anggota jawatankuasa hubungan antara kaum. Penasihat CLC ialah Malcolm McDonald, manakala pengerusi CLC ialah E.E. Turaisingham. Seterusnya wakil orang Melayu terdiri daripada Dato' Onn Jaafar, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Muhammad Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman dan Zainal Abidin Haji Abbas. Manakala wakil orang Cina pula terdiri daripada Tan Cheng Lock, Lee Tien Ken, Sisi Tan dan Yong Seok Lee. Terdiri lain-lain ahli ialah Roland Brendel, L.R. Dorosami dan Dr. G.S. Kotin. Penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum CLC telah meninggalkan kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin kaum. Pemimpin sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan dan membentuk hala tuju yang sama, iaitu membawa negara ke arah kemerdekaan serta pembinaan negara dan bangsa. Peranan jawatankuasa hubungan antara kaum. Jawatankuasa hubungan antara kaum CLC berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut termasuklah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu dan pendidikan. Antara isu politik ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. CLC berperanan telah mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Kesan ke arah perpaduan kaum ialah pilihan raya telah diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Manakala antara isu kedudukan istimewa orang Melayu ialah orang Melayu menuntut diperakui kedudukan
istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Peranan CLC bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Kesan ke arah perpaduan ialah kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Antara isu kedudukan ekonomi orang Melayu pula, orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Peranan CLC ialah CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kesan ke arah perpaduan kaum ialah penubuhan lembaga pembangunan industri desa RIDA telah diadakan pada tahun 1950 merupakan tuntutan daripada Dato' Onn Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Antara isu kewarganegaraan bukan Melayu ialah ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Peranan CLC ialah CLC bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Kesan ke arah perpaduan kaum ialah syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Akhir sekali ialah isu pendidikan, iaitu sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Peranan CLC ialah CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesediaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kesan ke arah perpaduan kaum ialah penubuhan jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Apa yang dapat dirumuskan ialah jawatankuasa hubungan antar kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan mufakat dan bertoleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum.